Sekarang ini kita bersama dengan rakan tugas saya iaitu Syahida Arifin dan juga tetamu kita istimewa. Ya, hari ini sangat istimewa pagi ini untuk kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu celik digital. Yang Berhormat Teo Nii Ching selaku Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih YB bersama kita hari ini di studio. Terima kasih atas jemputan ini. Sama-sama. Okey. Baik, kita akan mulakan dengan definisi lah YB berkaitan dengan celik digital. Apa yang dikatakan dengan celik digital sebenarnya? Saya rasa sekarang kita panggil zaman digital. Jadi semua orang boleh guna pakai smartphone, ada akses kepada internet. Tetapi pada masa yang sama, apabila kita guna pakai internet untuk membeli belah, untuk mencari maklumat, informasi, adakah kita pandai untuk membezakan sama ada sesuatu informasi yang kami terima adalah palsu ataupun sahih. Jadi ini pertama. Dan kedua, bagaimana kita nak pastikan bahawa apa maklumat ataupun laman web yang kami browsing itu adalah genuine atau palsu, supaya kita sendiri tak mudah untuk menjadi seorang mangsa untuklah berita palsu ataupun penipuan dalam tarian. Jadi ini semua kita panggil bahawa adalah celik digital. Okey. Dan celik digital ni penting sebenarnya, bukan sekadar untuk kita mengetahui bagaimana ingin menggunakan gadget kita, peranti dan sebagainya, tapi kita perlu tahu apakah ciri-ciri keselamatan apabila kita menggunakan ialah teknologi digital ini, dan kita juga terdedah dengan pelbagai orang kata kejahatan di dalam dunia maya ni kan YB. Betul. Jadi pada pandangan YB, apakah peranan yang dimainkan oleh pihak KKD sendiri untuk memastikan agar rakyat ataupun pengguna di luar sana sentiasa celik dan juga ketahui apakah antara bahaya yang menanti mereka sekiranya mereka tidak mengetahui cara penggunaan yang betul? Di bahagian KKD, kami memang ada banyak program kesedaran untuk meningkatkan literasi digital rakyat jelata, dan pada masa yang sama kita juga lah tailor-make program itu untuklah pelbagai punya golongan. Kita ada program yang target menyasar warga emas, kita ada program yang kita target pelajar dan juga murid-murid. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa apabila kita nak meningkatkan digital literasi ini, literasi digital ataupun nak meningkatkan kecelitan digital ini, yang paling penting adalah kita perlu ambil ini sebagai dalam satu approach whole of society. Kita tak boleh meletakkan tanggungjawab ini terhadap KKD ataupun Kementerian Pendidikan, kerana semua orang akan cakap bahawa ini adalah isu pendidikan. Jadi apabila kita sebut tentang isu pendidikan, semua orang akan rasa itu tanggungjawab KPM. Tetapi kita perlu ingat bahawa ya, memang betul KPM dan juga KKD, kami ada tanggungjawab sendiri, tetapi pada masa yang sama kita juga perlulah pelibatan daripada semua NGO, semua lapisan masyarakat untuk pastikan bahawa informasi yang kita nak sampaikan ini adalah berkesan, dan supaya masyarakat kita bolehlah sama-sama meningkatkan lagi literasi digital di masyarakat kita. YB, kita nak bercakap mengenai kepentingan celik digital ini di tempat kerja misalnya, sebab ialah sekarang ni kita boleh dapat tahu ada kes-kes di mana kebocoran telah berlaku di syarikat juga institusi penting. Jadi bagaimana pentingnya celik digital ini untuk mereka yang bekerja? Saya rasa celik digital ini bukan sahaja penting untuk tempat kerja, tetapi untuk semua tempat. Beberapa tips yang penting. Set password yang memang bukan sangat senang untuk nak tekah. You perlu set password yang rumit sikit supaya orang tak boleh masuk untuklah dapat informasi yang diingini itu. Dan juga bagaimana kita pastikan bahawa kita tak salah crypt apa-apa URL supaya ada malware yang install, sama ada di laptop ataupun di handphone kita. Kita selalu cakap bahawa saya tak terima OTP, kenapa duit saya keluar sahaja dari bank account saya. Tetapi kita tak tahu dan tak sedar bahawa apabila kita crypt URL yang mengandungi malware di belakang, dia akan install malware dalam handphone kita, dan tanpa kita sedari bahawa password, username kita semua akan kena curi. Jadi kita rasa bahawa kebocoran data sekarang memang merupakan satu jenayah yang baharu, dan kita perlu sama-sama berhati-hati supaya kita tahu bahawa janganlah set password yang mudah, jangan kongsi password, janganlah kongsi maklumat yang penting sepertilah nama, IC, nombor telefon, alamat, password, username di bank account ataupun di apa-apa application. Itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Macamlah kita tak akan kasihlah wallet kami kepada orang ketiga.
tanpalah pastikan mereka adalah orang yang kita boleh percayai. Jadi apabila kita akses kepada internet, ada website mana-mana pihak yang minta kami key in nombor telefon, nama, IC, kita juga perlu pastikan siapa mereka, adakah mereka memang pihak dari pihak yang mereka wakili. Yalah, sebab kadang kebocoran maklumat ni apabila scammer lah, terutama sekarang bila cakap dalam situasi senario dunia digital ni, bila ada bocor maklumat tu, dia akan ambil kesempatan lah, dan dari situ berlakunya scam. Kadang scam ni pun kena ke orang biasa je, orang yang berpangkat besar, yang ada pendidikan yang tinggi pun kena juga kan. Betul, kerana dia akan berlaku kalau kita tidak cukup berhati-hati. Senang saja sekarang kita guna pakai QR code scan. Biasa kan, untuk kita buat bayaran, untuk kita pergi ke restoran, nak scan menu, kita hanya QR code scan, kita scan sahaja. Apabila orang tanya kami, kita buat scan itu QR code. Tetapi sedar tak kita bahawa sekarang ada satu jenis scan baharu, ialah QR code scan. Dia cakap bahawa, ini kami sekarang ada lucky draw. Silalah lengkapkan maklumat ini. Jadi kita kami terus je scan. Kita tak fikir bahawa, you lucky draw dari mana ni? Kalau you ini dari syarikat A, memang ke syarikat A ini sekarang ada buat lucky draw. Kami akan pergi ke laman web syarikat A tersebut untuk buat semakan kita atau tidak. Kerana kalau kita tak semak, kalau kita semak, mungkin kita akan nampak di sana syarikat A sekarang memang ada program lucky draw. Ataupun dia akan letak satu penafian. Dia cakap sekarang mereka tak ada apa-apa program promosi, tak ada lucky draw, tetapi ada orang yang sekarang salah guna pakai nama mereka untuk buat program scam seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi dia tak kira umur kita, dia tak kira pangkat kita. Kalau kita tidak cukup berhati-hati, tak tahulah mana-mana saat kami bila-bila sahaja kita bolehlah mungkin menjadi seorang mangsa. Cakap pasal QR ni pun ada yang share yang macam sedekah dekat masjid kan, ada sekarang QR. Sekarang ada kes terbaru dia di mana kod dia punya sendiri untuk ambil sedekah yang orang bagi dekat masjid tu. Itu aja bentuk scam sebenarnya. Dia ambil kesempatan di atas perkongsian dan sedekah orang lain. Wabi, kita nak bercakap mengenai scam ini kan. Mungkin ramai di luar sana pernah dapat panggilan telefon yang katanya dari LHDN dan juga mahkamah. Jadi bagaimana kita nak membezakan yang itu adalah panggilan sebenar ataupun tidak? Okey, saya rasa memang banyak panggilan dari seperti itu yang berlaku sekarang. Jadi yang paling penting ialah kita perlulah buat penggesahan sendiri. Apabila kita terima panggilan sebegini yang cakap bahawa mereka call dari LHDN, apabila mereka call daripada mahkamah, yang paling penting adalah apabila mereka minta duit. Minta cakap, kalau mereka cakap bahawa kalau nak settle, sila buat bayaran. Jadi kita perlu berhati-hati dan pergi buat penggesahan. Kita boleh call LHDN sendiri selepas kita letak phone. Kita boleh hubungi mahkamah sendiri selepas panggilan tersebut. Dan kita juga sebenarnya boleh Google sahaja. Betul. Kalau kita Google, saya cakap bahawa panggilan mahkamah, panggilan LHDN. Jadi peristiwa-peristiwa sebegini akan banyak berita dia akan keluar. Jadi saya rasa yang paling penting ialah kita tak perlu tergesa-gesa untuk buat bayaran. Apabila ada orang yang minta bayaran, jadi kita perlu tahu ada kemungkinan yang besar bahawa, saya takkan cakaplah 100% adalah salah ataupun penipuan, tetapi ada kemungkinan yang sangat besar bahawa mereka adalah panggilan ini adalah daripada scammer. Jadi lebih baik kita letak phone, kita buat semakan, kita boleh hubungi mahkamah sendiri, kita boleh hubungi RHDM sendiri, kita bolehlah pergi Google. Kerana kalau kita Google lah panggilan RHDM, panggilan mahkamah yang minta kita buat bayaran, saya percaya beratus-ratus berita akan keluar dan semua orang akan kongsi pengalaman mereka. Jadi sebenarnya ini adalah cara yang atau tips yang sangat-sangat simple sahaja. Kita tahu bahawa semua orang pandai untuk guna pakai handphone untuk carilah barang yang kita nak beli. Betul. Dan apabila kita nak beli barang, kita akan buat semakan kan, mana yang ada offer yang paling bagus. Jadi apabila terima panggilan seperti itu, nasihat saya untuk semua warga Malaysia adalah jangan buat bayaran secara tergesa-gesa. Letakkan phone itu dan kita buat semakan. Semakan dengan pihak berautoriti, kita buat semakan dengan anak-anak kita, kawan-kawan kita, kita buat semakan dengan Google, tengok sama ada pattern
kita panggil itu MO, modus operandi yang sebegini sudah wujud sebagai satu jenis scam. Walaupun diugut YB. Sebab kadang-kadang ada panggilan yang kata bila dia tak bayar, okey kita akan hantar mungkin pasukan polis untuk tangkap di rumah dan sebagainya. Jadi orang takut. ya, orang takut sebab itulah orang terus membayar tanpa memikirkan perkara itu dua kali. Jadi bagaimana perkara ini boleh kita selesaikan YB? Kalau dia cakap dia akan hantar pihak polis datang rumah. Okey. Tapi polis datang pun perlu setengah jam. Perlu 1 jam. Lebihlah baik, lebih bagus kalau kita guna pakai masa tu untuk buat semakan. Buat semakan, buat pengesahan. Sementara polis datang ke semak dulu. Kalau you cakap bahawa pihak polis sudah berdiri di depan rumahku, jadi you pun juga boleh hubungi pihak polis. Mereka cakap, okey, mereka datang dari balai mana. Kita boleh call balai tersebut untuk buat semakan juga. Kerana ini sebenarnya berlaku kepada ibu mertua saya. Memang. So, YB ada personal experience? Tak, dia sebenarnya adalah ada orang yang datang ke rumah ibu mentua saya dan nak cakap nak record statement. Okay. Bawa rakaman statement daripada ibu mentua saya, tetapi mereka tak pakai uniform. Dan mereka sebenarnya tak pakai kereta polis. Jadi ibu mentua saya cakap, bagaimana saya tahu anda adalah pihak polis atau tidak? Jadi dia refuse, enggan untuk bekerjasama. Tapi dia ada ambil nombor kereta tu dan dia hubungi saya buat semakan dengan pihak polis. Barulah confirm bahawa ya, mereka tak pakai uniform tetapi kenderaan itu memang milikkan pihak polis. Jadi kita baru confirm bahawa mereka adalah datang dari pihak polis. Jadi saya nak cakap di sini, jadi dalam pengalaman ibu mentua saya, sebenarnya itu bukan scam. Tapi itu memang adalah anggota polis, memang itu yang betul-betul. Tetapi apa salah? Apa salah untuk kita buat semakan terlebih dahulu? Apa salah untuk kita buat semakan dahulu sebelumlah kita buka pintu ke ataupun cakap, okey, you nak hantar pihak polis, tunggulah setengah jam, 1 jam, kita boleh guna pakai masa tu untuk buat semakan. Dan kalau perkara itu boleh disettle dengan kita cakap bahawa bayar compound. Mungkin ada case yang kita boleh selesai dengan bayar compound. You tunggu 1 jam pun masih boleh bayar. Jangan risau. Betul. Tidak akan dikenakan compound ataupun denda kalau bayar lewat berapa jam, tak ada. Selalunya berhari-hari baru ada denda. Betul. Itu adalah tip yang sangat baik sebenarnya dikongsikan oleh YB sendiri. Selain pada apa yang YB kongsikan ini, saya yakin terutamanya bagi Pusat Ekonomi Digital PADI, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC juga turut memainkan peranan mereka untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana untuk lebih celik ke arah digital ini. Betul. Apa antara program yang telah dilaksanakan di bawah PADI juga MCMC ni, YB? Okey, kami sudah banyak cakap tentang risiko di dalam ini internet ini. Tetapi sebenarnya internet ini juga ada kebaikan dia, juga ada kebaikan dia. Jadi untuk MCMC, kami telah wujudkan PADI kita panggil Pusat Ekonomi Digital. Kita wujudkan PADI di kawasan pendalaman, di kawasan kampung, supaya orang-orang dari kampung, dari kawasan pendalaman juga ada akses kepada internet, supaya mereka bolehlah join, kita panggil e-dagang ini. Jadi pelbagai aktiviti yang ditawarkan oleh PADI. Kami ada program kesedaran. Saya sendiri pada hari Ahad yang lalu baru berlawat sebuah PADI di kawasan saya, Felda Bukit Batu, di mana mereka sedang buat program kesedaran untuk murid-murid. Untuk murid-murid itu kita bukan bincang tentang scam, tetapi kita bincang dengan mereka apalah itu bully cyber. Kerana kita perlu mendidik mereka supaya mereka tak jadi mangsa bully cyber, tetapi pada masa yang sama janganlah mereka menjadi seorang bully di dalam cyber ini. Jadi kita ada program seperti itu untuklah murid-murid kita, supaya juga kita boleh memastikan bahawa generasi muda ini mereka juga adalah celik digital. Selain daripada itu, kita juga ada program-program yang mengajar orang-orang kampung bagaimana nak join e-dagang. Kerana sekarang nak jual barang, nak menjadi seorang usahawan, dulunya kita mesti ada gerai sendiri. Kita perlulah ada kedai sendiri. Tetapi sekarang simple sahaja. Kita kalau sekarang pandailah menggunakan pakai app sepertilah Shopee, sepertilah Lazada. Kita semua orang sebenarnya bolehlah jual produk kami dalam platform-platform tersebut. Jadi kita juga bekerjasama dengan Lazada, dengan Shopee, supaya mereka boleh menggunakan pakai fasiliti yang ditawarkan di PADI untuk buatlah latihan.
kepada mereka yang berminat. Jadi banyak cerita yang kami boleh kongsikan. Yang untuk Felda Bukit Batu yang saya baru lawat pada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad yang lalu itu. Seorang aunty, seorang makcik, dulunya dia jual keropok. Pendapatan bulanan dia mungkin RM1,200. Tetapi apabila selepas beliau letak produk dia di Shopee dan Lazada, sekarang setiap bulan pendapatan dia adalah anggaran RM3,500. Jadi ini adalah cara bahawa kita membantu golongan usahawan mikro, small dan juga medium, kecil dan medium, dan juga membantulah bahawa golongan seperti Labi 40 suri rumah tangga bagaimana boleh menambah lagi lah pendapatan mereka. Baik, YB, tadi saya tertarik bila YB bercakap mengenai bully siber sekarang ini yang berluasa berkait rapat dengan anak-anak muda kita di luar sana, misalnya di sosial media. Jadi, kita nak lihat sebenarnya body shaming ini merupakan satu perbuatan mengutuk, menghina, mencaci bentuk tubuh badan dan juga merupakan satu kesalahan jenayah di bawah Akta Komunikasi iaitu Seksyen 2331AB. Jadi, bagaimana perkara ini perlu dikuasakan lagi supaya perkara ini dapat diatasi dalam kalangan anak muda kita yang masing-masingnya suka mengutuk sesama sendiri di sosial media. Kadang-kadang tak berkaitan tiba-tiba kena kan? Kena juga. Jadi macam mana tu YB kita nak atasi masalah ini? Betul. Okey, memang di bawah KKD ataupun di bawah MCMC kami ada satu akta yang kita panggil Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan akta ini ada satu peruntukan iaitu Seksyen 233 yang menyatakan bahawa penggunaan internet, penggunaan rangkaian secara tidak wajar. Dan salah satu jenis contoh ataupun kesalahan yang disentuh di bawah Seksyen 233 ini adalah bahawa kami outloadlah kandungan lucah, palsu, menjijik, yang tak seronok dan sebagainya. Jadi di sini saya juga nak bagi nasihat kepada semua pengguna internet bahawa memang ada kebebasan bersuara. Memang kita ada kebebasan untuk express pandangan kami. Tetapi pada masa yang sama kita perlu pastikan bahawa kandungan yang kita letak dalam media sosial ini mereka tak ada kandungan yang lucah, tak ada kandungan yang sentuhlah isu-isu sensitif sepertilah Tiger Owl dan sebagainya. Kerana kalau didapati salah di bawah Seksyen 233 ini, bolehlah dihukum, didenda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak lama, tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-dua. Jadi saya rasa ini juga salah bahagian tentanglah celik digital. Apabila kita nak menjadi seorang pengguna internet, kita perlulah celik digital in the sense that kita tak senang menjadi mangsa, kita tak salah guna internet untuk menjadi seorang bully, kita tak jadi seorang yang akan mewujudkan satu kita cakap internet yang kita rasa sangat-sangat hostile, tak sihat, dan kitalah untuk pengguna-pengguna di luar sana pun rasa bahawa tak seronok. Jadi itu adalah sangat penting. Celik digital bukan untuk menjadi mangsa dan juga pemangsa. Betul. Betul. Ialah kondisi di alam maya ni dia sentiasa berubah, jadi kita perlu sentiasa beradaptasi dan juga berevolusi bersama dengan dunia maya ini kan. Ialah ada banyak kebaikan dan juga keburukannya dunia digital ni. Kalau tadi kita cerita scammer lah, berita palsu lah, tapi kebaikan juga banyak, terutama lepas PKP kan YB. Kita nampak macam mana orang-orang kampung semua terus kena betul-betul guna internet. Jualannya makin naik kan? Bukan jualannya, macam penggunaan perkongsian kan, benda-benda yang baik kan. Jadi conference kita tak perlulah travel lama-lama untuk satu mesyuarat mungkin 1 jam, tetapi perjalanan dia 2 jam. Jadi ini semua adalah kebaikan internet, tetapi pada masa yang sama kita perlu sedar bahawa penipuan layak dalam tarikh ini pun juga menjadi semakin teruk. Untuk Malaysia tahun 2022 kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dalam talian adalah sebanyak RM850 juta.
Wah. Tetapi jangan kita rasa bahawa ini adalah masalah yang dihadapi di Malaysia sahaja. Tetapi Singapura juga ada masalah yang sama. Di Singapura tahun 2022, kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dalam talian adalah sebanyak 660 juta Sing dollar. Sing dollar. Dan apabila kita menjadi seseorang mangsa, kita perlu faham bahawa apa tindakan yang kami boleh ambil, sepertilah teruslah hubungi tarian NSRC National Scam Response Center 997. Jadi ini adalah sebahagian maklumat yang kami nak kongsikan dengan semua supaya kita tak senang mencari bangsa. Tapi pada pandangan YB sendiri, setakat ini macam mana generasi anak muda terhadap celik digital ni? Adakah ianya semakin baik ataupun berada pada tahap yang sama seperti beberapa tahun yang lepas? Saya rasa ini adalah satu ongoing proses kerana macamlah penipuan dalam tarian. Mereka pun ongoing proses. Dia agak ubah-ubah. Tukar-tukar. Dia agak bertukar-tukar. Dan sebenarnya kita nampak bahawa macam ada satu cycle. Yang bahawa lulunya ialah puzzle. Selepas tu dia ambil love scam. Dan selepas tu dia adalah pelbagai jenis. Dan mungkinlah 5 tahun lalu dia akan menjadi puzzle scam lagi. Jadi dia memang berubah-ubah. Jadi yang paling penting ialah kita sedar bahawa sekarang celik digital literasi sangat penting. Jadi kita perlulah pastikan bahawa modul tentang keselamatan internet ini masuk dalam buku teks murid-murid kita. Tetapi pada masa yang sama, pelbagai program tengahlah dijalankan di masyarakat dan kami perlulah melibatkan banyak pihak. Jadi saya rasa sangat gembira kerana pagi ini saya boleh datang ke Selamat Pagi Malaysia untuk kongsi ini, kerana Selamat Pagi Malaysia ada audiens anda. Tetapi kami juga perlu bekerjasama dengan pihak yang lain, NGO-NGO yang berbeza, kerana semua orang ada audiens yang mereka tersendiri supaya informasi ini bolehlah disebar secara lebih luas. Betul. Itu dia, sebenarnya kita boleh lihat pelbagai promosi telah dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menjadikan celik digital ini satu perkara yang patutnya bukan sahaja orang muda tahu, tetapi orang dewasa juga patut syakna perkara ini. Betul. Jadi terima kasih kepada YB Semita hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan topik kita celik digital. Semoga dapat memberi manfaat untuk anda dan sentiasalah berhati-hati supaya anda tidak menjadi mangsa kepada dunia digital. Sekarang ini kita